Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersua untuk kita sambung pengajian kita berkaitan kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkatan dan redha Allah Subhanahu wa taala sentiasa insyaallah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan bab ke-16 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Minta maaf, bab yang ke-17. Tajuk bab itu adalah Da'watul Walidain. Bab Da'watil Walidain. Bab berkaitan tentang doa ibu bapa. Maksudnya di sini adalah doa ibu bapa kepada anaknya. Sama ada doa itu doa yang baik, yang elok, ataupun doa yang buruk. Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia merakamkan ataupun merekodkan dua buah hadis di dalam bab ini, yaitu hadis bernomor 32 dan hadis bernomor 33. Jadi saya akan membaca hadis 32 itu sebab dia agak pendek. Manakala hadis 33 ini dia agak panjang. Separuh daripada apa tu dia panjang sangat. Jadi saya baca saja bab yang 32 dan insya-Allah nanti hadis 33 ini kalau ada masa akan dibacalah insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab 17 Da'watul Walidain, hadis 32, kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasu da'awatin, ada tiga doa mustajabat, maknanya makbul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabatun lahunna, makna tiga-tiga itu mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, la syakka, tiada keraguan pada ketiga-tiga doa tersebut. Da'watul mazlum, yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Jadi al-mazlum itu menurut pentahqiq kitab ini adalah mereka yang man khazalahu an-nasa wa huwa sahibu haqq, sesiapa yang dilucutkan kemuliaannya ataupun dijatuhkan marwahnya pada perkara-perkara yang tidak hak, di mananya dia dizalimi. Jadi doa bagi orang-orang yang dizalimi ini makbul. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang berkembara, doa pengembara, doa orang yang musafir. Wa da'watul walidain ala walidihima, doa kedua ibu bapa ke atas anak-anak mereka berdua. Itulah ketiga-tiga jenis doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tiada keraguan padanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sepotong hadis yang akan kita bincangkan pada malam hari ini insya-Allah. Daripada tajuk pun, bila kita dengar ataupun kita baca tajuk ini, kita pun sudah memahami, kita pun sudah memahami, insya-Allah kita faham dengan sefaham-fahamnya bahawa salah satu daripada doa yang sangat-sangat makbul ini adalah doa ibu bapa. Doa ibu bapa. Oleh sebab itu, seseorang yang bergelar ibu bapa mempunyai anak, maka dia perlu sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka. Itu seeloknya macam itu. Tapi ada juga ketikanya di dalam kita melakoni kehidupan dunia ini, kita berada dalam pentas dunia ini, ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak manis belaka, ada juga yang garamnya, ada yang asinnya, ada yang pahitnya, ada yang telannya dan sebagainya. Maka ketika itu mungkin ibu bapa itu dia merasa tersakiti ataupun terasa daripada anak-anak mereka, akhirnya mendoakan perkara yang buruk. Mendoakan perkara yang buruk. Buruk sekalipun Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doa itu, akan mengabulkan doa itu. Dan itulah isi saripati daripada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis bernomor 33, yaitu doa seorang ibu kepada seorang anak yang bernama Juraij. Tak silap saya pernah mengisahkan tentang Juraij ini dekat surau ini, tak silap saya lah. Sebab saya tak tahu, sebab saya merantau pergi berceramah, tapi seingat saya di sini saya ada mengisahkan berkaitan tentang Juraij. Perkara ini berlaku di zaman Bani Israel. Kisah ini bukan dongeng, tuan-tuan. Kisah Juraij ini bukan dongeng, bukan nak penyedap meja penceramah, bukan. Sebab kisahnya itu adalah disumberkan, dinakal daripada hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Dan itulah juga dimasukkan nombor hadis yang ke-33 ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini. Kisah berkaitan tentang Juraij. Bagi yang pernah dengar kisah Juraij itu, kita ulang kajilah. Bagi yang belum pernah mendengar kisah Juraij itu, pada hari ini kita sama-sama menambahkan ilmu dan maklumat. Jadi Juraij ini dia adalah seorang ahli ibadah, anak daripada seorang ibu ahli ibadah, dan dia mempunyai, kalau bahasa Arabnya itu su'umah, tempat ibadah dia sendiri. Dia ada musola dia sendiri. Kalau dalam bahasa, kalau terjemahan secara literalnya itu adalah dipanggil kuil ataupun tempat dia beribadah. Jadi dia ada musola lah, kita terjemahkan musola. Ya, dia ada pondok kecil untuk dia beribadah di tempat itu. Jadi pada satu ketika ibunya ini datang untuk menziarahi Juraij ke tempat ibadah tadi itulah, ke pondok kecil tadi itu. Setibanya di sana, Juraij itu sedang menunaikan solat. Ketukan pertama, ibunya memanggil nama Juraij. Dia panggil nama dia, Juraij, ummuka ati, ibumu datang. Juraij bukan tak dengar. Dalam solatnya itu dia dengar, sebab dia pun pondok kecil aja, yang mengetuk pintu itu pun tak dekat aja kan. Dia dengar panggilan sahutan daripada ibunya. Tapi dia tengah solat. Maka di dalam hatinya itu terlintas, ya Allah, ibuku, solatku. Dia dilema lah.
berada dalam dilema. Saya hentikan solat ke atau saya menyambut panggilan ibu? Dia pilih untuk solat, sambung teruskan solat. Ketukan kedua, sambutan panggilan yang kedua pun begitu juga. Juraij masih lagi, ya Allah, ibuku ataupun solatku. Dipilihlah solatnya, terus solat. Sampailah yang ketiga, begitulah juga ketetapan pendirian daripada Juraij, dia masih memilih untuk meneruskan solat. Atas sebab itulah maka hati si ibu ini terkuris, sebab si ibu merasa, menganggap, mendakwa bahawa si Juraij ini sudah tidak lagi memperdulikan, tidak lagi mahu mendengarkan panggilannya, tidak lagi mahu menjawab panggilannya. Maka ketika itulah, dalam keadaan dia tengah kecewa, si ibu sedang kecewa, patah hatinya, dia berkata, la amatakallahu ya Juraija hatta tanzura fi wajhil mumisat. Itu yang dia cakap. La amatakallah, Allah tidak akan mematikanmu, Allah tidak akan mewafatkanmu, ya Juraij, wahai Juraij, hatta tanzura, sehinggalah kamu melihat, fi wajhil mumisat, kamu melihat wajah-wajah al-mumisat. Saya tak tahu apa nak terjemah bahasa lainnya mumisat ini, sebab maknanya keji, iaitu wanita yang tidak elok budi pekertinya. Al-mumisat. Janganlah kamu wafatkan Juraij ini sehingga dia melihat wajah-wajah pelacur. Cakap dah. Wajah-wajah wanita. Itu doa daripada ibunya. Summan sarafat, kemudian baliklah dia dengan hampa, maksudnya dengan tidak berjumpa dengan Juraij. Namun apa yang berlaku tuan-tuan? Di bawah pondok Juraij itu ada penggembala. Ada penggembala kambing ke unta ke, wallahu alam. Dia ra'i, dia penggembala. Kemudian ada seorang wanita yang bersama dengan penggembala itu. Akhirnya dia bunting, dia mengandung, hamil dan melahirkan anak. Kemudian si wanita tadi itu datang menjumpai raja, datang ke hadapan raja dan memberitahukan bahawa ini adalah anak Juraij. Maknanya dia telah menjatuhkan fitnah, memfitnah Juraij bahawa anak yang dilahirkannya itu adalah anak Juraij. Walhal tidak demikian. Walhal tidak sedemikian. Mendengar perkara tersebut, raja murka. Juraij yang ahli ibadah itu ke? Ya. Yang duduk di pondok itu? Ya. Maka masyarakat pun berbondong-bondong ke tempat itu, merobohkan kuil ataupun musalla Juraij. Dia tanpa usul periksa lagi, terus je main roboh je terus, diratakan dengan tanah dia punya pondok itu. Sehinggalah juga si Juraij ini dia diikat, sehinggalah tangannya itu sampai ke tengkuknya ini diikat. Ketika dia dipikul. Dia dipikul untuk menghadap raja, maka yang menyaksikannya itu antara lain adalah al-mumisat tadi. Tadi ingat al-mumisat? Ingat kan al-mumisat tadi? Ketika dia digopoh ataupun dibawa, dipikul ke dalam perjalanan itu, sepanjang-panjang jalan itu, di pinggir jalan itu banyak wanita-wanita mumisat yang melihat keadaan kehinaan yang ditimpakan kepada Juraij. Melihat perkara itu, Juraij tersenyum aja. Dia hanya tersenyum. Kemudian disampailah di hadapan raja. Singkat ceritanya, raja pun tanya dia, betulkah kamu yang anak ini adalah anakmu? Maka dia kata bukan.
apa buktimu? Panggilkan si anak tadi tu, si bayi itu. Kemudian tanya, man abuka? Siapa ayahmu? Maka dia jawab, ar-ra'i, penggembala itu. Jadi ini adalah merupakan salah satu bayi dalam sejarah Islam yang boleh bercakap semasa berada dalam buaian. Salah satunya adalah bayi dalam kisah Juraij ini. Kita banyak bayi yang boleh bercakap semasa dalam buaian dia. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia dilahirkan, mestilah heboh penduduk kampung. Maryam tak ada suami, lahirkan anak. Heboh ke tak kalau kampung kita tu? Ada wanita tak ada suami, lahirkan anak. Heboh, kita mesti heboh. Siapa suami dia? Tak pernah kahwin, tak ada laki, tiba-tiba ada lahir anak. Maryam, yang situasi Maryam, ibunda Nabi Isa itu gitulah. Begitu dia. Jadi masyarakat menghinanya. Masyarakat menghinakan dia sebab dikata bahawa anak itu adalah hasil daripada hubungan tidak betul. Maka untuk menjawab, menenangkan hati ibunya, maka Nabi Isa alaihissalam bercakap ketika itu bahawa dia itu adalah Nabiullah, dialah Isa, Nabi Allah SWT bercakap. Ada juga lah namanya bayinya Masyita ni tukang sikat rambutnya Fir'aun. Ada juga banyak yang bayi yang boleh bercakap semasa dalam buaian. Dalam sejarah itu lebih kurang ada 8 bayi yang boleh bercakap di dalam semasa dalam buaian. Okay, jadi sambung cerita tadi hadis yang maka mendengar tadi bayi itu boleh bercakap, kata ayahnya adalah pengembala itu, raja pun nak apa lagi? Minta maaf. Dia kata, nak saya bangunkan istana pula pondok itu daripada emas, tak nak. Daripada perak pun tak nak. Lepas tu saya nak bina semula macam mana? Kata Juraij, bina seperti biasa sahaja, seperti ala kadarnya semasa itu. Maka dibinakanlah dia punya pondok tadi itu seperti sedia kala. Kemudian raja tanya, kenapa kamu tersenyum tadi semasa dibawa kemari? Kenapa kamu tersenyum? Maka dijawabnya oleh Juraij ini, sebenarnya apa yang berlaku padaku pada hari ini aku dah tahu pun, dan aku dah jangkakan. Ini sebab itulah dia cerita sejarah peristiwa dia bersama ibunya itu. Ini sebenarnya adalah doa daripada ibuku yang mahu melihatku, supaya aku ini sebelum diwafatkan oleh Allah, aku melihat wanita-wanita yang tidak elok ini. Maka terbukti itu makbul doa si ibu. Hadisnya sahih tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia, doa ibu bapa ini adalah makbul, Ustaz, mustajab. Jangan pernah ragukan itu. La syak. Jangan pernah ragu akan kemakbulan itu. Jangan pernah ragu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu. Dalam Quran itu sendiri pun sudah memberikan dalil, dalam hadis pun sudah memberikan dalil. Kalau kita tidak percaya lagi, saya pun tak tahu nak cakap. Dalam hadis sahih tadi saya lebih kurang lah itulah kisahnya dalam hadis Bukhari tentang kisah Juraij, sudah saya kongsikan dengan tuan-tuan. Dalam Al-Quran jangan cerita, memang sangat banyak hadis-hadis berkaitan tentang doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya aku diminta oleh hamba-Ku, fa inni qarib, sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan menjawab doa bagi sesiapa sahaja yang berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu sentiasa membanyakkan doanya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Itu salah satu dalil bahawa doalah apa-apa pun Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkannya.
isu kita ni tak sabar. Kita dah tahu dah hakikatnya bahawa doa itu makbul, apatah lagi doa ibu apa. Tapi itulah manusia kan. Inilah nafsu kita yang gopoh, yang tergesa-gesa, nak instan, nak cepat. Kau boleh doa sekarang ni terus mampu keluar masjid, keluar sekolah, terus berlaku benda tu. Ada, tidak mustahil boleh berlaku benda tu. Tapi jangan kita menghentikan doa kita disebabkan doa kita itu seolah-olah tidak terjawab. Sebab ada yang macam tu. Doa berterusan, tak pernah berhenti. Pagi, siang, petang, tengah hari, malam, hujan, tak kira keadaan cuaca. Doa yang sama. Tapi sehari, 2, 3, masuk hari keempat, dia dah mulai slow. So hari kelima, tak nampak tanda-tanda diijabah doa saya ni. Itu kan kebanyakan daripada kita, termasuk saya. Kebanyakan daripada kita yang mahu hasil, result yang instant. Walhal, kena ingat je, kena yakin itu sahaja, bahawa doa pasti makbul. Sama ada doa itu dimakbulkan di dunia ini, di dunia ini, ataupun dia akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada doa itu. Kita nak minta anak, contoh kan, dapatkan zuriat, tak dapat zuriat, dah 10 tahun, 20 tahun tak nikah, tak dapat anak. Doa siang malam, doa. Akhirnya pada umur yang ke-21 tahun, usia perkahwinannya dikurniakan terus kembar 8. Dia sendiri tak larang nak menjaganya si budak itu. Terus dapat 8. Jadi satu yang lebih baik. Atau kita minta satu doa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa kita itu dengan mengganti ataupun mengangkat bala yang mungkin akan kena pada kita, menukarnya dengan mengangkat musibah yang akan menimpa kita. Jadi, atau yang paling best di hari akhirat nanti. Sama ada 3 itu je keadaan. Paling bestnya diijabah nanti di hari akhirat. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Contohnya setiap hari doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta hasanah. Bukan hasanah istinama hasanah ya. Hasanah kebaikan. Kalau dapat istinama hasanah pun tak apa juga. Minta tu siang malam doa, minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi dalam seharian asyik dapat kemenangan aja. Selalu dalam kehidupan yang susah, padahal sudah kita dah minta dah ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Upu-upunya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi kita itu di hari akhir. Sekarang ni kita nak berjaya di sana ke ataupun berjaya di sini? Dia nak bagi semuanya kat sini ke ataupun elok dua-dua, fid dunya wal akhirah. Tapi kalau kita dapat di akhirat, dah sangat-sangat eloklah untuk kita. Itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita ini ada banyak cara dia. Allah kabulkan doa kita. Yang penting keyword dia, kata kunci dia, confirm dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yustajabu li ahadikum, salah seorang di antara kamu, siapa-siapa sahaja daripada kalangan kamu akan diijabah, yustajab, akan dijawab doanya, malam ya'jal, selagi mereka tidak ya'jal, tidak tergesa-gesa, ataupun tidak merasa penat dengan doa itu. Yaqulu da'awtu falam yustajab li, antara simptom
tanda kita ini dah mula tergesa-gesa, ada sifat ajalah, panggil sifat ajalah, sifat tergesa-gesa, sifat tergopoh-gapah ni, ataupun sifat nak instan itu, jika terdetik dalam hati kita, aku dah doa, da'autu, aku dah doa, walam yustajab, tapi tidak dijawab oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau ada simptom macam tu, maknanya kita dah mula masuk dalam kategori orang gopoh-gapah. Sedangkan dalam hadis yang sahih disebutkan, aku pasti akan menjawab doa hamba-Ku selagi mana dia tidak tergopoh-gapah. Apa itu tergopoh-gapah? Apabila dia cakap, aku dah doa, tapi tidak ada jawapan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada salah seorang ulama sufi, dia meninggal di Mesir. Seorang sufi yang sangat-sangat terkenal. Dia ada menulis kitab disebut sebagai kitab Al-Hikam. Nama kitab itu Al-Hikam Al-Athaiyah. Hikam itu adalah hikmah-hikmah, bait-bait. Jadi Syekh Athaillah ini dia menulis bait-bait syair yang mengandungi hikmah-hikmah. Jadi hikmah-hikmah itu dalam bahasa Arab hikam. Hikam. Kalau kita kata hikmah-hikmah, kalau Arabnya hikam. Athaiyah itu adalah sebenar nama pengarangnya, iaitu Syekh Athaillah As-Sakandari. Jadi hikam Al-Athaiyah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dia beritahu kepada kita dalam bait syairnya. Dia kata apa? La yakun, tidak sepatutnya, ataupun tidak elok, tidak bagus, tidak cantik, tidak molek, ta'akhkhara amdil ata', lambatnya kamu diberikan anugerah. Tidak elok sekiranya kamu mendapati anugerah yang kamu minta itu lambat diterima. Ma'al ilhah, sedangkan semasa meminta itu kepada Allah, kita dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Kita minta sungguh-sungguh, tapi kita dapat hadiah itu lambat. Fid doa, dalam kita berdoa, tidak elok. Mujaban liyasik, sekiranya permintaan kita itu lambat untuk diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, walhal pada masa yang sama kita dah bersungguh-sungguh berdoa siang malam pagi petang, tak kira cuaca, tak kira masa, tetapi lambat dijawab, liyasak, kemudian kita berputus asa. Berputus asa. Fahuwa dhamana lak al-ijabah, dialah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagimu, dhaman, dia telah menjamin kepadamu al-ijabah. Apa ijabah, tuan-tuan? Apa ijabah? Ijabah adalah ya diterima doa itu. Allah telah menjamin doa itu diterima. Fima yahtaruhu lak, tapi kena ingat, Allah menjamin itu fima yahtaruhu lak, terhadap apa yang dipilihkannya untukmu. La fima takhtaru li nafsik, bukan yang kamu pilih untuk dirimu. Macam saya sebut tadi, kita nakkan satu orang anak aja, doa mohon zuriat, itu yang kita pilih untuk diri kita, sebab kita rasa itulah yang paling baik, itulah yang kita pilih untuk diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab doamu itu yang sesuai pilihan dia, dan ternyata pilihan Allah itu jauh lebih baik. Dibagi 8, dia nak kahwin, dia nak dia nak seorang dia kahwin, bagi terus 2, bagi 3, bagi 4. Jadi yakinlah doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita, tetapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada waktu yang kita tetapkan, tetapi waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan hari ini, lepas solat Isyak ini kalau boleh saya dah kaya. Naknya macam tu, lepas Isyak nak kaya dah. Itu masa yang kita tetapkan. Tapi ingatlah, Allah akan mengkayakanmu sebab kamu dah minta.
anda telah memintanya, telah berdoa untuk dikayakan oleh Allah, Allah akan jawab itu, tapi bukan lepas isyak itu. Ada masa yang Allah yang lebih sesuai untuk anda menjadikan. Nak jadikan lepas isyak itu pun boleh juga, tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kecil aja, remeh-temeh aja bagi Allah. Nak menjadikan kita kaya lepas isyak ni, terus kaya. Cuma kita kena ingat tu konsep dia. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Niscaya yang kita doakan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan kadar kualiti yang kita mahukan, masa yang kita mahukan, tetapi sesuai dengan kualiti kadar masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmahnya daripada kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tuan-tuan, belum ya? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok tadi kan matan hadis ini disebutkan 3 doa yang mustajab. Boleh saya tahu apa 3 doa tu? Yang tutup-tutup mata kita tanya, yang celik pun tadi kita tak tanya. Tadi kita masa awal kuliah tadi disebutkan siapakah dia ni, ada 3 golongan yang mustajab doa dia. Nah, yang pertama ingat lagi, da'watu al-mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, al-musafir, kemudian doa ibu bapa kepada. Adakah soalan dia tu? Soalan daripada jemaah tu, adakah 3 ini sahaja Ustaz yang makbul? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ada banyak lagi di sana golongan-golongan, kategori-kategori pendoa yang makbul doanya. Tapi kebetulan dalam hadis yang kita baca ini 3 itu. Dan jangan kita menghukum 3 ini aja lah. Kita ikat, kita simpul 3 ini sahaja. Yang lain doa lah berbayar pun tak makbul. 3 ini je. Musafir, mazlum dengan ibu bapa. Dia ada lagi banyak. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Dan saya yakin setiap daripada kita ini yang hadir ini semuanya pemimpin. Betul tak? Tak ada yang bukan pemimpin. Semuanya adalah pemimpin. Paling sini pun pemimpin bagi keluarga kita. Kalau yang tak ada keluarga yang bujang, pemimpin pada diri dia sendiri. Jadi kalau dia sebagai pemimpin dan kita semua ini pemimpin, bila kita berlaku adil, maka doa kita insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil Ustaz, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salasatun, ada 3, la turaddu da'watahum, tidak akan ditolak doa-doa mereka. As-shaimu hatta yuftir. As-shaim, apa as-shaim? Pernah dengar siam? Saum, puasa. Jadi as-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftir, jadi sehinggalah dia berbuka. Jadi semasa dia berpuasa itu doanya adalah makbul. Wal imam al-adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi oleh seseorang ni sangat-sangat berbisa, tuan-tuan. Sebab doa orang yang dizalimi dia boleh mengguncang langit. Oh, sedap kata Ustaz, mengguncang langit. Bukan bahasa saya tu, memang bahasa hadis tu macam tu. Dia boleh mengguncangkan awan ini, membuka pintu langit. Bila seorang yang dizalimi itu berdoa, terus menembus langit. Ya ke Ustaz sudah bahasa dia cakap. Ini daripada hadis ini. Doa orang yang dizalimi itu yarfa'uhu Allah fawqal ghamam. Doanya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menembus ghamam, awan. Wa yaftah laha abwabas sama, kemudian dia boleh membuka pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabb, Ar-Rabb itu berfirman. Siapa Rabb di sini?
Allah. Jadi ketika doa si orang yang dizalimi itu berdoa, dia boleh membuka pintu langit, maka ketika itu Ar-Rabb itu tak lain tak bukan Allah. Yaqul, dia berfirman, wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ansurannak walau ba'dahin, aku niscaya akan ansurannak, akan sungguh-sungguh membantumu, menolongmu, walau ba'dahin, walaupun dalam beberapa tempoh, walaupun bukan maknanya beberapa tempoh, mungkin minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, pasti aku akan menolongmu daripada kezaliman tersebut. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi itu tuan-tuan. Jadi bukan hanya sebatas 3 doa yang kita sebutkan di dalam matan hadis tadi ini, tapi ada juga di sana kategori-kategori lain, jenis-jenis pendoa yang lain, makbul juga. Orang yang berpuasa, pemimpin, dan sebagainya. Satu lagi adalah apabila seseorang itu berdoa tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Pernah tak kita berdoa, kita doakan seseorang, dan seseorang yang kita doakan itu dia tidak tahu. Lainlah kalau kita, malam ni saya doakan awak, itu tak jadi. Malam ni saya doakan awak, supaya kalau dah bagi tahu macam tu, tak masuklah. Tak elok je kalau doa je, tak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apabila orang yang didoakan itu tidak mengetahui bahawa dia didoakan oleh si fulan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Darda, telah berkata, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ma min abdin muslimin, mana-mana seorang hamba yang beragama Islam, yad'u li akhihi, dia berdoa untuk akhihi, untuk saudaranya, bi zahril ghaib, pada masa ghaib. Pada masa ghaib itu maknanya pada masa dia tidak maksudnya dia tidak tahulah bahawa dia didoakan. Illa qala al malak wa laka bimith, maka ada juga malaikat di situ akan mengaminkan bahawa apa yang kamu doakan untuk saudaramu itu makbul, dan kamu juga mendapatkan seperti yang kamu doakan. Kita doakan dia naik pangkat, walaka bimith, kata malaikat. Pada masa ghaib itu, pada masa sendirian, kita doakan, Allah, semoga ayahku naik pangkat. Si ayah tak tahu kalau kita anak mendoakan dia. Maka ketika itu malaikat walaka bimithl, bagimu juga seumpama doa yang kamu doakan tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Doa orang musafir. Saya tahu semua ini pasti pengembara, semua pernah bermusafir. Semua pernah bermusafir. Sebab kita dikira bermusafir apabila merentasi dua marhalah. Lebih kurang dalam 83 km macam tu. Doa bagi orang musafir ini, yang mengembara ini, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan syarat. Ya, dia makbul, tapi dengan syarat. Dengan syarat pakaian yang tuan-tuan pakai itu bukan berasal daripada sumber yang haram. Makanan yang tuan-tuan makan itu bukan berasal daripada duit yang haram. Atau diusahakan hasilnya itu, puncanya itu daripada yang haram. Selagi ada duit haram di pakaian tuan-tuan, makanan tuan-tuan, ujung kaki, ujung kepala, ujung rambut itu, maka doa mana sekalipun, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dalam kembara anda tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil Ustaz, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Apa thayyib? Bagus, elok. La yuqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima melainkan yang thayyib sahaja. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, apa-apa juga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman ini, itu juga diperintahkan kepada al-mursalin, kepada para rasul. Kemudian panjang lagi hadis dia itu, cerita. Summa zakara rajul, kemudian periwayat hadis ini dia menyebutkan seorang rajul, seorang lelaki. Yutilus safar, lelaki itu yutilus safar, jauh perjalanan dia, jauh kembara dia, jauh permusafiran dia, jauh, sangat jauh. Ash'atha akbar, ash'atha ini maknanya rambut dia ini putih. Putih bukan sebab uban tuan-tuan, putih sebab debu. Akbar, bajunya ini memutih, menguning, bukan kerana apa? Kerana debu. Nak menunjukkan betapa panjangnya destinasi perjalanan yang dilaluinya itu, sehingga rambut hitamnya itu menjadi putih. Kenapa macam putih? Sebab debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ini ke langit. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa supaya doanya itu dikabulkan. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, malang seribu malam. Wa mat'amahu haram, makanannya daripada sumber yang haram. Mashrabahu haram, minumannya daripada sumber yang haram. Malbasahu haram, pakaiannya daripada yang haram. Wa guziya bil haram, makanan, minuman, pakaian ini semuanya didapatkan daripada perbuatan pekerjaan ataupun aktiviti yang diharamkan. Fa anna yustajab lidzalik, macam mana nak diijabah doa itu? Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh jaga tuan-tuan. Makanan kita jaga, minuman kita jaga, jaga. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain ataupun kita menyimpan harta yang bukan harta kita. Nauzubillah min dzalik. Sebab doa macam mana pun tidak akan itu kita belum cerita lagi dosa-dosa yang dia buat, ambil pada benda haram tu. Belum cerita lagi tentang rasuahnya, tentang korupsinya, tentang tak kita lagi. Kita cuma nak cerita akibat daripada itu sahaja, iaitu tidak dimakbulkannya doa. Dah masuk masa ke? Belum lagi? Itu dah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu. Doa musafir ini, doa pengembara itu makbul, sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal-awal kuliah. Tapi ingat, dia ada syarat dia, jangan sampai ada beberapa perkara yang kita ambil daripada perkara-perkara yang tidak betul. Terakhir untuk kita menutup kuliah ini adalah doa ibu bapa, sebab memang dia itu adalah kategori yang ketiga. Doa ibu bapa kepada anak-anaknya ini sangat-sangat mustajabah. Pada satu hari Rasulullah SAW memenangkan satu peperangan, kemudian dihadapkan kepada dia harta rampasan perang. Di dalam salah satu harta rampasan perang itu ada seorang bayi. Jadi bayi itu adalah merupakan harta rampasan perang. Kemudian si ibu pemilik bayi tersebut itu mencari daripada kalangan, daripada harta rampasan perang itu, dia mencari anak dia. Kemudian dia menjumpai bayinya itu. Kemudian dia peluk, digendong, kemudian dia disusukan si bayi itu. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, "Aturawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai sahabat, kamu tengok si ibu ini dengan aktiviti
yang dia buat tadi. Dia mencari anak dia daripada sekumpulan manusia yang menjadi harta rampasan perang. Dia dapati anak dia, dia peluk, disusukan. Kamu tengok keadaan kondisi ibu ini. Ataruna hadhi tarihatan waladaha. Dia tergamak tak? Dia campak anak dia itu ke api. Soalan Nabi kepada sahabat ketika itu. Awak rasa dia tergamak tak mencampak si anak ini ke dalam api, si ibu tadi? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Sebab kita tengok pun rasa kasih sayang ibu tadi itu mencari anak dia dan menyusukan dia. Qulna la, kami pun menjawab, mustahil, tak mungkin. Wahya taqdiru ala alla tarahu, meskipun dia itu mampu untuk mencampakkan anak, tapi mustahil, kata Rasulullah, kata sahabat. Faqal, maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah Subhanahu wa taala itu dia lebih arham lagi, lebih kasih lagi daripada si ibu ini, daripada Allah itu lebih kasih lagi daripada si ibu tadi. Nak bagi tahunya bahawa si ibu kita ini sejahat, tak boleh dah kata-kata jahat. Apa ya? Nak kata apa? Kita kata ibu sejahat-jahat ibu. Kita kata apa? Negatif macam mana sekalipun, tetap dia maknanya mempunyai suatu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam bab berdoa. Yang mampu mengatasi ibu itu Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dari sifat kasih sayangnya, dari sifat doa makbulnya itu Allah sahaja. Tak ada lagi dah. Kau jam 3 pagi anak bangun, takkan pakcik tangan abang yang nak bangun. Saya tak yakin. Tentu isteri tuan-tuannya akan bangun menyusukan anak. Ada, alhamdulillah. Kalau ada, itu sajalah tuan-tuan yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf memanjangkan masa sikit. Yang benar pada Allah, yang silap pada saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana bil Quran waj'alna lana imaman rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Jumpa lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.